ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkannya kita berada di dalam surau yang mulia ini bagi menuntut sedikit ilmu yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit daripadanya dicampakkan Allah kepada kita dan dapat kita amalkan ilmu tersebut di dalam hidup kita, supaya kita dapat panduan, dapat bimbingan, dapat pengajaran dari apa yang kita baca pada malam ini untuk jadi bekalan nak kita bawa balik ke kampung kita, iaitu di akhirat kelak. Dengan itu kita harap kita akan selamat dalam kehidupan di sana nanti. Di sini selamat itu, alhamdulillah. Kita dah sampai kepada tahun baru. Kita dah berada dalam tahun baru selama 13 hari. Tahun Masihi. Bukan semua orang dapat. Ada yang orang tak dapat sampai dari hujung tahun pun tak dapat. Tapi kita dapat sampai 13 hari. Tak tahulah berapa lama lagi kita akan dapat merasa berada dalam tahun 2016 ini. Marilah kita gunakan sebaik-baik mungkin masa yang Allah anugerahkan kepada kita itu untuk memperbaiki diri kita, untuk membetulkan akidah kita, untuk membanyakkan ibadah kita, dan untuk mencantikkan akhlak kita, supaya nanti kita menjadi orang yang terbaik apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya Manusia dan Dunia. Mujung sekali, dah nak habis kitab. Tak lama lagi habis dah. Rasanya sehari ke malam ni tak habis. Tapi mungkin sekali lagi lepas ni esok baru habis kitab. Dan kita akan dah habis kitab esok, tamatlah kontrak saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak sambung, kena buat kontrak barulah. Jadi malam ni kita baca muka surat 275. Siapa yang ada kitab? Siapa yang tak ada kitab, dengar je lah. Muka surat 275, kita membaca hadis yang ke-139. Betul cikgu? 139. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu snatani hubbul mali wa tulul umr. Itu cakap Arabnya. Cakap Melayunya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat. Maknya lebih masyhur dari dia. Maknya namanya Ummu Sulaim. Dia ni anak kepada Malik. Malik itu meninggal dunia masa di Mekah lagi dah. Masa Ummu Sulaim tu hijrah bersama-sama Rasul, dia dipinang oleh seorang sahabat yang lain. Masa itu sahabat itu belum masuk Islam lagi. Namanya Abu Talha. Kata Ummu Sulaim, ayah ndak kahwin dengan Mikir. Bukan tak nak. Tapi syaratnya kalau nak kahwin dengan ayah, kamu masuk Islam, kata dia Ummu Sulaim. Abu Talha setuju. Lalu apa?
dia menjadikan mas kawinnya kalimah syahadah. Ya, kalimah syahadah tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu jadi mas kawin dia. Bukan duit ya. Kalau macam kita kenari, kalau nak kahwin nak ada apa? Nak ada 66,666 ringgit baru kita terima. Kalau tidak ya. Ini Ummu Sulaim. Mas kahwinnya hanya kalimah syahadah saja. Kemudian dia ni pula meninggal seorang anaknya masa kecil. Dimandikannya, dibalutnya elok-elok, dikemaskannya elok-elok, betul menunggu kepulangan suaminya. Balik aja suaminya tu, Abu Talha tadi, dia layan suami macam biasa aja, bagi makan, bagi minum dan sebagainya, manja-manja dia dengan suaminya. Ya, bila dah tenang ditengoknya suami itu, baru ditanyanya. Kalaulah orang meminjamkan sesuatu kepada kita dan orang tu ngambil balik benda yang dipinjam kepada kita, macam mana patut reaksi kita? Kata dia, Ummu Sulaim nanya kepada suaminya. Kata suaminya, kita tak patutlah nak marah apa-apa, kita kena redha lah, bagilah balik hak dia, katanya. Begitulah wahai suamiku, Allah telah pinjamkan anak kita ni. Malam ni dia telah kembali kepada Allah. Allah dah ambil balik anak kita ni. Ya, terus bangkit Abu Talha tu tengok anaknya betul dah mati, dah siap, dah mandi, dah siap, dah suci, dah bersih semua. Ya. Kemudian esoknya tu dia berjumpa dengan Rasulullah, menceritakan hal isterinya tu. Kata Rasulullah, jangan takut, aku akan doakan kamu supaya dapat anak yang lebih daripada anak kamu itu. Maka Rasulullah pun mendoakan. Lepas itu lahirlah 9 orang anak lelaki belaka, dan semuanya pejuang-pejuang belaka. Itu dia. Ummu Sulaim ini orang yang sangat masyhur ni. Dia ni orang Mekah tapi berhijrah ke Madinah. Anak dia ni nama Anas bin Malik, sahabat besar ni. Dari kecil lagi Anas bin Malik ni maknya serahkan kepada Rasulullah sebagai anak angkat. Dibagi kepada Rasulullah. Kamu bela ya Rasulullah anak aku ni, katanya. Jadi dia menjadi pembantu kepada Rasulullah sejak umur kecil lagi. Sebab dia banyak hafal hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik. Baca dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Adam tu kan bin Adam, manusia. Itu anak Adam. Membesar dan turut membesar. Dia membesar. Kita ni besar lah, asalnya kecil aja. Nari dah besar benar ya. Ada yang ada 100 kilo pun dah ada ya. Padahal dia mula-mulanya berapa kilo? Habis-habis 4 kilo, 5 kilo aja. Sekarang ni dah sampai 100 kilo. Saya tak sampai 100 kilo, tapi dah 65 kilo dah tau. Cuma saya 60 kilo ketika saya ke Mekah tu aja. Sebulan duduk Mekah, turun 5 kilo. Tak lalu nak makan. Balik mari dah naik balik. Itu kita sampai membesar. Bersertanya bersamanya 2 perkara. Bila dia besar ada 2 perkara besar bersama-sama dengan dia. Iaitu perangai apa? Ada 2 perangai yang dia bawanya sampai dia tua, sampai dia besar, sampai dia ganyut. 2 perangai. Iaitu yang pertama apa? Hubbul mal, artinya kasihkan harta. Yang kedua, watulul umur, panjang umur. Itu semua orang suka. Siapa bencikan harta, angkat tangan. I want to see this person, angkat tangan. Siapa yang getikkan harta benda? Siapa bencikan tokar, angkat tangan. Orang sana, siapa bencikan rantai panjang, angkat tangan. Siapa bencikan gelang, angkat tangan. Siapa bencikan cincin, angkat tangan. Siapa bencikan loket, angkat tangan. Itu harta. Siapa bencikan tanah, angkat tangan. Dapat berapa bidang tanah, berapa bidang tanah. Ya, siapa bencikan duit, angkat tangan. Saya nak tengok benar mana kopi orang yang bencikan duit. Itu harta. Semua orang nak harta belaka. Hubbul mal. Hubbul mal ni kerana apa? Kerana ada hubbud dunia. Itu penyakit akhir zaman, kata Nabi. Di akhir zaman ada manusia
menghidapi satu penyakit namanya al-wahnu. Ditanya para sahabat, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Jawab Nabi, al-wahnu itu ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasihkan dunia dan benci nak mati. Benci kepada mati. Ya, wa karahiyatul maut. Itu penyakit akhir zaman. Kasihkan dunia dan benci nak mati. Walaupun dah tua. Sudah umur 74. Tanya nak mati tak? Tak nak. Ada tak orang umur 74? Sabar. Sabar. Yang bercakap ni lah. Dah 74. Baru lepas bedah jantung dah tu. Tapi tak juga nak mati. Kalau tanya nak mati tak? Jawab jawab. Tak nak. Ya. Pasal apa? Pasal itu memang fitrah manusia. Memang dia tua membawa perasaan itu. Ya. Itu dia. Dia membesar bersamanya dua perkara. Sayangkan harta dan inginkan panjang umur. Itu dua perkara. Ya. Jadi semua manusia orang itu. Asal namanya manusia. Kalau ada orang yang nak mati dia itu abnormal. Something wrong sini. Ya. Orang bunuh diri itu mesti something wrong sini. Kalau tak dia tak ada bunuh diri. Ya. Mesti ada satu benda yang menekan dia supaya dia nak mati. Tapi kalau tidak dia takkan bunuh diri. Kenapa? Kerana dia sayangkan kehidupannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada dua perkara yang tidak terpisah dari seseorang. Dia takkan berpisah. Walaupun umurnya telah meningkat tua, walaupun dah ganyut. Tahu ke ganyut di sini? Walaupun bangka, tua bangka, tua ganyut. Lagi tua apa? Tua apa lagi? Kreput. Tua kreput. Tapi masih lagi dua perkara ni masih ada pada dia. Yang pertama, sayangkan harta. Ndakkan harta. Nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Kerana harta itu merupakan perhiasan dalam hidupnya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia, kata Allah dalam suratul Kahfi. Yang dibaca itu imam tadi, tapi tak sampai ke situlah. Harta dan anak-anak menjadi perhiasan dalam kehidupan di dunia. Kita bangga dengan anak-anak. Harta pun bangga dengan harta. Kalau ada yang tokar baru beli berkilat-kilat, tayang saja sampai ke Sungai Keruh ni nayang ni tau. Tapi kalau dah buruk habis tu tak ada nayang lagi dah. Itu harta yang apa tidak membanggakan. Tapi kalau ada yang membanggakan, menetakan satu masa esok belinya BMW kan. Betul tak? Round di Sungai Keruh ni. Pepe. Cikgu Jazuli penengok. Siapa tu? Ustaz Ibrahim. Bangga je rupanya. Itu harta. Lagi satu anak. Lagi satu anak-anak. Bangga dengan kejayaan anak-anak. Ke dah. Kalau anak tu berpangkat lah, bangga ke dah? Bangga. Dia nampak Ustaz Ibrahim tengah nunggu beg, pakai elok-elok. Dah saya sebut banyak kali di sini pun. Ditanya dia nak ke mana Ustaz? Apa jawab Ustaz Ibrahim? Apa jawabnya? Nak Kuala Lumpur. Rumah anak tu ada di Putrajaya. Dia tu engineer. Rumahnya dekat dengan rumah Najib. Hari-hari Najib pergi ziarah dia. Nak ditukar ke Malim Nawar, tak dibagi dia Najib. Sayang benar Najibkan dia. Padahal soalannya apa? Cikgu? Apa soalannya? Nak ke mana Ustaz? Jawab. Nak ke Kuala Lumpur, full stop. Habislah tu. Yang melerik-lerik tu kenapa? Pasal dia banggakan anaknya. Itu yang melerik-lerik tu. Patutnya jawab balik apa? Apa jawab balik? Tak tanya pun kata. Itu jawabnya. Ada ke tak ada orang apa tu? Ada. Kadang-kadang kita pergi satu tempat tu, dia cerita anak dia je. Rumah saya tu anak saya lah melihnya, anak saya lah buatnya, anak saya lah anak saya saja. Itu anak-anak. Itu bangga kita ni. Ini
Manusia ni fitrah apa itu? Kecuali kita sedar. Dah ngaji macam ni, kalau kopi tu juga entahlah. Kerana kita ni bukan tak boleh bangga, tapi tak payah diwar-warkan, tak payah dihebah-hebahkan, tak payah disiar-siarkan kebanggaan kita. Baik, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada dua perkara yang tidak berpisah, tidak terpisah dari seseorang walaupun umurnya telah meningkat tua, iaitu suka mempunyai harta. Suka mempunyai harta benda dan inginkan panjang umur. Dia tak panjang umur. Dia sebab pantang sakit sikit aja dia pun pergilah jumpa doktor. Ya, demam sikit dia pun pergilah jumpa dengan pergi ke klinik lah, ya. Ataupun makan lepas mogah lah. Lagi? Lain apa mogah apa? Ar-rumman lah. Ar-rumman tu apa, jus delima lah, tahu ya? Lagi makan apa lagi? Makan kopi jantan lah. Lagi apa makannya? Takkan ada tak tahu apa lagi makannya? Kopi cengkudu lah. Lagi? Kopi jandil lah. Demam sikit je siap. Pasal apa? Nak panjang umur. Kalau boleh biarlah umur 1000 tahun. Jadi sebab di antara doa saya lah, Allahumma qina rizqan jadida. Ya Allah, sentiasalah kamu perbaharui rezeki aku. Biar baru ada je rezeki. Minta dengan Tuhan. Macam lepas ini ada rezeki dah agaknya? Lepas ini ada rezeki tak? Ada agaknya lah. Tadi saya nampak apa dah, seorang bawa siang tu, itu rezeki aku itu, hati-hati saya. Allahumma qina rizqan jadida wa umran tawila. Ya Allah, bagilah umur aku panjang. Sekarang ni kira dah panjang tu, ya. Kerana akhir zaman ni kata Nabi, seseorang itu umurnya antara 60 hingga 70 tahun. Sekarang dah 74 tahun Masihi pula tu. Bukan 74 tahun Hijrah. Katanya kalau Masihi dekat-dekat 80 lah tu. 76, 77 ada lah. Saya tak tahu ngiranya. Daripada Masihi kepada Hijrah, tak tahu saya ngiranya. Siapa tahu ngira boleh kira. Biar panjang umur. Alhamdulillah lah boleh sampai ke setakat itu. Ada yang tak sampai. Kerana akhir zaman yang kata Nabi, antara 60 hingga 70 tahun. Siapa yang dah 60 tahun, get ready. This is your period. Get ready. Yang 60 lebih tu, 65, 66, 63, 68. Itu get ready. This is the time. Orang tu nak ditarik balik nyawanya oleh Allah Subhanahu Taala. Yang 70 lebih, yang 74 ni, itu apa keluarnya? Subsidi dari Allah, subsidi. Yang 80 lebih, ada 80 lebih. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Ya Allah, ada mana? Apa namanya? Injury time. Tahu ke apa benda injury time? Masa kecederaan. Any minute, any second, he will go out of the world. Itu dia umur kita. Walaupun dah 80 lebih, masih lagi nak panjang umur. Kalau boleh biar sampai 1000 tahun. Sungguh pun dua perkara itu dari tabiat semula jadi manusia. Sesungguhnya dua perkara itu adalah tabiat semula jadi manusia. Tetapi tiap-tiap seseorang disuruh membendung kedua tabiat yang tersebut itu dengan mengingati bahawa harta dan panjang umur itu tidak menguntungkannya. Banyak reta bukannya untung benar. Saya ni dah umur 74 tahun. Reta pun ada lah juga, duit berkusa-kusa juga lah. Dalam dabel saya ni ada juga duit. Tapi buat apa duit banyak umur dah 74? Pergi kedai mamak, minta dengan mamak tu apa? Mamak bagi kopi satu, jangan taruh gula. Apa rasanya? Apa rasanya tu dah kopi tak gula? Pahit. Sedap kan? Apa pasal tambah gula Haji? Oh, saya ada kencing manis. Lagi, Haji mau makan apa? Kata mamak tu. Mau makan roti. Oh, saya mana boleh makan roti? Kerana minyak banyak, kolesterol banyak. Saya baru saja bedah jantung.
Tak boleh makan roti oh. Tak boleh gaji. Tak boleh. Ini sedap oh. Saya sudah masak lauk banyak sedap. Kari kambing ada. Tahu mana roti campur kari kambing? Tahu? Allah, dia memang tak tahu mana tempat roti jual kari kambing. Di sini, kawasan sini. Allah tak tahu dia mah. Nun. Mama Diawan dekat Konak tahu. Dulu ayahnya Hasan namanya. Kenal? Sekarang ni dia jual kepala ikan besar. Ya, ada kari kambing tu tahu. Apa jawab? Saya mana boleh makan kambing. Apa sah? Apa sah? Pasal darah tinggi. Ya, duit dah beribu-ribu dalam poket ni. Tak boleh gaji, tak boleh. Oh, tak apalah, jangan makan itu darah tinggi punya. Ini ada. Lagi baru suruh masak. Sotong ada, ketam ada, udang ada, lala ada, kerang ada. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Tak boleh. Oh, apa sah? Saya gaut. Duit besar-besar ni. Ya. Saya ada gaut tu. Tak boleh ke? Tak boleh oh. Habis haji mau makan apa? Kasih itu roti bengali saya colik sama kopi pahit cukuplah. Sedap ke tuan-tuan dan puan-puan? Itu dia dunia ni menipu daya. Disebab Allah sebut dalam Quran, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," kata Allah. Dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Duit banyak tapi tak dapat digunakan untuk dirinya. Ya, berkesur-kesur duitnya. Ya. Tapi tak boleh pakai. Nama apa? Nak kahwin pun tak boleh. Kahwin apa dah? Kahwin apa gelor? Ya. Itu dia ya. Itu sebab dunia ni menipu daya. Allah dah bagi amaran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kata Allah. Janganlah ahli-ahli kamu dan harta benda kamu dan anak-anak kamu menghalang kamu daripada zikir kepada Allah, menghalang kamu daripada mengingati Allah. Jangan sebab harta benda tak semayang, jangan sebab anak-anak tak semayang, jangan sebab ahli-ahli kamu itu tidak kita mengingati Allah sampai lupakan Allah Taala. Allah bagi amaran siap-siap dah. Wala taqun dah lupa saya ayatnya. Wala taqunnakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan di atas muka bumi ini. Wala taqunnal, dah lupa teman-teman, lupa-lupalah. Ya. Sesungguhnya dua perkara itu dari tabiat semula jadi manusia, tetapi tiap-tiap seorang disuruh memandang kedua tabiat yang tersebut dengan mengingati bahawa harta dan panjang umur itu tidak menguntungkannya. Mesti tak untungnya kalau tidak disertakan dengan usaha membanyakkan amal ibadah. Sebab itu kalau banyak tinggi umurnya, banyak umurnya, nak disertai dengan ibadah yang banyak juga. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang dah berumur 40 tahun masih lagi dosanya banyak daripada pahala, masih lagi kejahatannya melebihi kebajikannya, maka bersiap sedialah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dengar ke dalam ni? Umur dah 40 tahun, dosanya melebihi pahalanya, maka siap sedialah nak masukkan ke dalam neraka. Ini hadis ni, man atat alaihi arba'una sanah. Barang siapa sampai umurnya 40 tahun. 40 tahun tu hijrah ya, bukan masih. Lam yaghlib khairuhu syarruhu, tetapi tidak melebihi kebaikannya daripada kejahatannya. Katanya jahat lebih daripada baik. Fatahajjaz ilan nar, maka bersiap sedialah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kalau dah umur 40 semayang tidak lagi. Udah umur 40 cuma kain ketang dada lagi. Udah umur 40 ngambil nombor ekor lagi. Udah umur 40 berjoget lagi. Udah umur 40 karaoke lagi. Udah umur 40 rock lagi. Bersiap sedialah nak masuk dalam neraka. Fatahajjaz ilan nar, kata Nabi. Ini Nabi ngapa ni? Sebab itu kita bersedia. Kalau dah umur lebih-lebih, saya tengok ni dah banyak, semuanya saya tengok ni lebih daripada 40 dah ni. Jadi
Janganlah kita melakukan sebarang maksiat. Kerana nanti takut tak sempat nak taubat. Mana ke dia? Disertakan dengan usaha membanyakkan amal ibadah dan menjauhkan diri dari segala maksiat. Okey, faham? Hadis ni. Nak urai lagi? Tak payah lagi ya. Sudah cukup hari tu. Kita baca hadis lagi satu. 141. Hadis yang 140. Jadi 139. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu qalbul kabiri syabban fi snatain fi hubbid dunya wa tulul amal. Apa kata apa ni? Dari Abu Hurairah. Kuis perdana malam ni. Abu Hurairah nama yang sebenarnya apa? Abdul Rahman bin Sahar. Abdul Rahman bin Sahar. Tapi kalau sebut Abdul Rahman tak ada siapa yang tahu. Tapi kalau sebut Abu Hurairah semua orang tahu. Abu Hurairah. Siapa yang bagi gelaran tu? Nabi Muhammad. Menggelarkan dia Abu Hurairah, bapa si kucing. Kenapa dia gelar bapa kucing? Kerana dia sayang benarkan kucing. Tak boleh tengok kucing dia kejar kucing tu, dipeluknya, diciumnya, dibagi makan, dia bawa balik. Tak boleh jumpa kucing. Jumpa kucing itulah dia buatnya. Maka digelarkan oleh Rasulullah sebagai Abu Hurairah, bapa si kucing. Sampailah Rasulullah wafat, sampailah dia mati pun Abu Hurairah. Banyak merawikan hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang tua sentiasa muda. Umur dah 74, tapi rasa baru 24. Mana tahu dia orang umur 74 tu? Dia umur 74, oh itulah. Dia rasa muda lagi. Itu yang boleh nari lagi tu. Boleh berjudi lagi, boleh minum arak lagi. Dia rasa dia muda lagi, padahal dia dah tua. Hati orang tua sentiasa muda dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan. Bila ngaji orang ni tua. Bila baca Quran tua. Bila semayang tua. Tapi dalam dua keadaan ni dia rasa muda. Apa dah? Pertama, kasihkan dunia. Bila hal dunia dia tak balik muda, walaupun dah tua. Yang nari-nari dalam naik kelab tu orang tua ke orang muda? Mana tahu? Mana tahu? Moh pergi kejap ni tengok. Moh kipu kejap ni. Pergi naik kelab. Yang ramainya orang tua ke orang muda? Orang tua umur 60 lebih tau. Sudah pension. Orang muda mana ada duit? Minum Coca-Cola sebotol RM12 lalu bayar. Kopi secawan RM15. Itu dia kelab tu lah. Kalau di luar 2 kupang aja. Ini dalam naik kelab tu itulah burgernya. Mana ada duit? Orang muda mana ada duit? Orang tua ada duit, pencen ada, anak magi ada, rumah sewa ada, teroyan ada, manggih ada, macang ada, semua ada. Banyak rezekinya. Itu yang mereka tu berada dalam naik kelab. Tak tahu apa nak buat, duit banyak. Dulu pergi naik kelab, nari dari situ. Berjoget. Berpeluk-peluk. Tapi yang tua tu orang jantan je lah. Orang betina tak ada tua. Orang betinanya apa? Muda-muda lah. Orang dari Vietnam, dari Kamboja, dari negeri China, dari Indonesia, semua muda-muda belaka, umur belasan tahun, ber-20-an aja. Tapi mau pergi kejap. Kalau yang betina je pun tua-tua, siapa siok? Dia orang muda lah. Mengapa orang tua suka pergi situ? Pasal apa? Pasal pelayannya muda-muda. Bila dia balik ke rumah, tengok orang rumahnya dah tua. Sudah jabik je. Abang apa lambat balik? Abang ada hal tadi. Ya kedak ni. Sebuah lah. Jadi masa apa? Sentiasa muda dalam dua perkara, iaitu kasihkan dunia
Bila nampak dunia tu dia kasihkan dunia tu. Dah ingat dia muda je. Tak ada tua lagi ingatnya. Ya? Tak ada rasa tua pun. Dia menari itu terasa tua kan? Dia menari itu. Berjoget tu rasa tua ke? Dia merasa muda. Rasa muda dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Dia rasa muda benar tu. Padahal dia dah tua. Itu nari joget biasa tu. Kalau nari jenis peluk-peluk tu, ballroom dancing tu, lagi rasa muda. Itu dia. Dalam hal dunia. Itu sebab kita tengok hal-hal dunia ni. Tengok bola sepak aja orang tua ke orang muda yang banyak ni. Orang tua tau. Umur dah 60, dah 50 lebih ramai di stadium tu. Berpuluh-puluh ribu orang tua. Orang muda ada juga, ramai juga. Tapi orang tua pun tak kurang ramai. Itu hal-hal dunia. Dan dalam keadaan panjang cita-cita, angan-angannya panjang. Bukan cita-cita sebenarnya, amal ni angan-angan. Watulul amal. Amal ni artinya kehendak yang tidak diikuti dengan usaha. Itu namanya cita apa? Aman. Aman pula apa? Angan-angan. Angan-angan, tak ada usaha. Angan-angan je. Nak masuk syurga, sembahyang tak siur, dapat kan? Nak jadi ulama, ngaji tak siur, dapat kan? Minta aja. Berdoa, berkomen hebat. Allahumma ahyina bihayatil ulama, ya Allah. Hidupkanlah kami seperti hidupnya para ulama, tapi ngaji tak siur, dapat kan? Tuan-tuan, dapat kan? Wa amitna bi mauti syuhada, matikanlah kami seperti matinya para syuhada. Nak mati syahid, berjuang tak siur, dapat kan? Jenuh lagi borang, orang pulang lagi. Lari pula dari perjuangan yang sebenarnya. Ada dah orang yang lari dari perjuangan yang sebenarnya? Ada. Jadi macam mana nak dapat mati syahid? Jadi dalam hal itu panjang angan-angan. Angan-angan ni kehendak yang tidak diikuti dengan usaha. Itu namanya angan-angan. Macam yang terkenal dengan angan-angan siapa? Apa yang terkenal dengan angan? Mat jenin. Mat jenin tu dengan angan-angan. Bukan dia buat pun, dia tengah manjat nyok. Dia tengah manjat pokok nyok tu. Tengah dia manjat tu pun dia berangan-angan. Aku lepas ini nak beli ayam katanya. Biar ayam tu menjadi banyak. Udah beratus-ratus ekor ayam. Kobang sana, kobang sini ayam tu. Bila orang lalu, ayam siapa yang banyak tu? Itu ayam mak jenis tu katanya. Lepas itu aku jual ayam tu katanya. Aku jual ayam tu, aku beli kambing. Kambing tu berjalan sana kemari. Bek kata kambing tu. Orang lalu-lalu tegur, itu kambing siapa yang banyak mana tu? Itu kambing mak jenis tu. Lepas tu aku jual kambing tu, aku beli pula apa? Aku beli pula lembu. Sampai beribu-ribu ekor. Udah lembu aku saja sana kemari. Dia atas pokok lagi tu. Dia mintakan tak tahu ceritanya. Saya tu rejah dua macam cerita mak jenis ni tahu. Itu lembu siapa tu? Lalu orang Sungai Keruh ni lalu gitu. Itu lembu siapa tu? Itu lembu mak jenis lah tu. Dia pun bangga, kembang hidungnya. Tengah manjat nyok. Lepas tu aku jual lembu tu, aku beli apa? Aku beli gajah. Beli gajah tu. Gajah tu pun biak dia pun ngangkut kayu lah, ngangkut apa bagai-bagai. Orang nak buat apa? Nyewa gajah aku katanya. Sudahnya tu aku pinang tuan puteri. Itu kemuncak. Aku kahwin dengan tuan puteri. Aku pun kahwin dengan tuan puteri. Bila kahwin dengan tuan puteri, dia tak berkonyol lagi tu. Udah dia bergurau dengan tuan puteri itu, bersenda gurau, bercucuk-cucuk, cucuk-cucuk pinggang. Jangan dia cucuk tangan sini, geli kita. Dia pun tangan tu, dom jatuh. Macam matilah mak jenin dengan angan-angannya. Itu orang angan-angan. Ada guna ke angan? Tak ada guna. Tapi kalau cita-cita lain. Sebab orang Melayu ni dia banyak hasad dengki, tapi hasad dengki itu tak bagus. Yang bagus apa? Lawan hasad dengki tu bang. Dia macam hasad dengki juga, tapi dia ada perkara yang dilakukannya bang. Namanya apa? Namanya iri hati. Kalau semua orang Melayu iri hati, Islam akan bangun dengan cepat. Mengapa dia ni banyak hafalannya? Mengapa tu imam tadi suratul Kahfi pun hafal?
Ya. Aku nak hafal jugalah. Lalu aku pun hafal juga. Bagus tak? Bagus tak bagus? Baguslah. Ini dah. Angan-angan aku balik dengan nak hafal lah kata. Tapi idak yang hafal. Esok idak yang hafal. Lusa idak yang hafal. Betul? Tolak orang jadi iman. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Dah tak maunya habis-habis. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Menung kejap. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Di belakang tu ada mamak nak jual cendol. Apa hal tu imam ni berbalik-balik. Lama-lama dia tak tahan, dia jerit dari belakang. Woi, lakum dinukum tara marika. Barulah tu imam tu lakum dinukum waliyadin. Itu bukan cita-cita. Itu apa kelonnya? Angan-angan saja. Ya. Padahal kita mesti iri hati. Cakap Arabnya ghibtah. Ghibtah namanya. Ghain ba ta ta marbutah hujungnya. Ghibtah. Dia pandai. Kenapa dia pandai? Aku pun nak pandai macam dia juga. Tapi kalau hasad lain, dia nak jatuh kamu, biar aku pergi tempat kamu. Itu namanya hasad dengki. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hati orang tua sentiasa muda di dalam dua keadaan. Dalam keadaan kasihkan dunia dan dalam keadaan panjang cita-cita. Bukan panjang cita-cita, panjang angan-angan. Potong cita-cita itu tukar kepada angan-angan. Angan-angan tu amal. Alif, min, lam. Itu amal. Namanya angan-angan. Ya. Kalau ada amal lain, ain min lam artinya perbuatan, itu amal, dia buat itu, dia amalkannya dalam hidup dia. Ini amal, cita-cita, angan-angan aja. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada lagi dua perkara yang merugikan manusia kalau tidak dijaga dan diusahainya. Kalau tak dijaga, tak diusaha, rugilah manusia itu. Iaitu kasihkan dunia dan panjang cita-cita. Dunia kita tahu adalah menipu daya. Itu dunia, mata benda yang menipu daya. Kena dikawal dunia ni. Bukan tolak dunia, bukan buang dunia dah. Dikawal dunia ni. Jadikan dunia ni jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Itu dunia. Ya, tempat kita beramal. Tempat kita menanam benih-benih. Buah-buahannya kita petik di akhirat. Apa buah-buahan yang kita petik bergantung daripada apa pokok yang kita tanam dalam dunia ni. Kalau dalam dunia ni kita tanam buah manis, pokok manis, kita akan dapat buah manis. Kalau dalam dunia ni kita tanam pokok lemak, kita akan dapat buah lemak. Kalau dalam dunia ni kita tanam pokok beracun, di akhirat besok kita akan dapat buah beracun. Ya. Yaitu kasihkan dunia dan panjang angan-angan. Dua perkara ini menjadikan seseorang yang telah tua lalai daripada menyediakan bekalan untuk hari akhiratnya. Semayang lalai. Kalau semayang pun seorang-seorang je di rumah. Ya, laju-laju pula tu 2 minit dah selesai. Nak lekas habis aja. Ngaji pun ngaji ke, tapi ngajinya nengok jam aja bila nak berhenti ustaz kan ya. Bukan dia sungguh-sungguh nak ngaji dah. Saja nak apa kata pada orang je. Malu dengan orang je. Aku tak ngaji apa kata dia? Datang jugalah. Kadang langsung tak datang. Ya. Iaitu panjang angan-angan. Dua perkara ini menjadikan seorang itu walaupun telah tua lalai dalam menyediakan bekalan untuk hari akhiratnya. Dan pada hal yang sewajibnya, makin ia beransur tua, makin ia membanyakkan amal baktinya. Patutnya begitulah, lagi tua lagi banyak ibadahnya. Lagi tua lagi dia penuh dengan sifat-sifat mahmudah. Lagi tua lagi rajin, lagi tua lagi komited terhadap Islam. Lagi tua lagi dia sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Kerana hidup dia di dunia ni tak lama lagi. Ambil di peluangnya. Ya. Nanti kita akan baca satu hadis namanya rebut 5 sebelum datang 5. Tapi mungkin bukan malam ni kita baca ya. Akan datang kita jumpa ya. InsyaAllah kita akan baca. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
Itu akan kita baca. Ya, ightanim hamsan qabla hamsin. Itu akan kita baca akan datang. Bukan malam inilah. Mungkin lepas sekali lagi esok. Ya. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Walaupun dah tua, tapi masih lagi suka kan harta dunia dan panjang angan-angan. Jadi lalai dalam menyediakan bekalan untuk hari akhiratnya. Padahal yang sewajarnya, sewajibnya, sebenarnya sewajarnya, makin ia beransur tua, makin ia membanyakkan amal baktinya. Ini udah tua sembahyang sunat pun dah tak nak. Bukan tuan-tuan ni jangan menyolong mati anak saya, tuan-tuan dah ya, orang lain. Bukan perempuan ya, orang lain. Sungai Keruh ni tak ada. Sembahyang sunat pun tak sayang. Kita berdiri betul, orang sembahyang sunat maghrib, dia berdiri di belakang. Bingung ke cerdik? Berdiri tu penat ke dah? Saya tanya sekali lagi, berdiri saja tak nak sembahyang tu penat ke dah? Penat juga. Atau daripada penat berdiri tu lebih sembahyang, penat juga. Faham ke cakap saya ni? Ya? Udah tua, wirid pun tak ada. Bukan tuan-tuan ni, orang lain ya. Udah tua, ketik benar akan nyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Ada ke tak ada orang apa itu? One more time, ada ke tak ada orang apa itu? Atau ketik benar ke nak memuji Allah Taala? Ketik benar ke nak apa? Nak aku janji dengan Allah Taala. Itu menyatakan aku janji dengan Allah tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menyatakan kita menyerah diri kepada Allah Taala. Tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah yang esa, yang satu, wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dialah Tuhan, tak ada lain Tuhan. Allah saja Tuhan. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Kerajaan yang kekal, kerajaan siapa? Kerajaan mana yang kekal? Ya Allah, kerajaan yang kekal. Amerika. Yang kekal kerajaan siapa? Allah Ta'ala punya kerajaan kekal. Lahul mulk wa lahul hamd, dan baginya lah segala puji-pujian. Macam tadi kita puji alhamdulillah, 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 kita puji Allah. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Allah menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas setiap sesuatu dia adalah amat berkuasa. Itu Allah. Ya, kita puji Allah tu 10 kali. Ketik benar ke? Ngapa lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah? Padahal bukan lama benar wirid tu. Kita dah tua ni, apa lagi bekalan yang nak kita bawa? Inilah dia. Mudah-mudahan ya. Sebab tu jangan kita malas-malas beribadat kepada Allah SWT. Kadang-kadang lepas isyak tu terus balik aja. Kalau dia sembahyang di rumah tak apalah. Tapi biasanya kalau dah sampai ke rumah, sembahyang ke tak cikgu? Entahlah, saya mana tahu. Sudah sampai ke rumah, sembahyang ke tak? Biasanya sudah sampai ke rumah dah tengok, sudah ada apa? Musam janggut. Sudah ada apa? Pendekar berjalan lapu. Cuba anda kak. Sudah lupa nak sembahyang. Sudah malas nak sembahyang. Ya? Memanglah tuan-tuan dan puan-puan, memang afdal sembahyang sunat tu di rumah, bukannya di surau di masjid. Tapi bagi kita yang akhir zaman ni, kalau tak buat di surau, tak buat di masjid, macam di rumah tu usah buat lah. Saya menceritakan ni tahu hal diri saya tahu dah tu. Aku dah tengok kotak bingung tu tak ada lagi dah. Udah tengok Mr. Bean, udah tengok pendekar berjalan lapuk, udah tengok madu tiga, udah tengok musam janggut, udah tengok apa lagi? Jerry Lewis and Dean Martin, masa kami budak-budak kecil-kecil tu, Jerry Lewis and Dean Martin. Udah tengok benda tu sebuah lah. Lebih-lebih bila dah tengok WrestleMania, tahu WrestleMania? Smackdown lagi dan sebagainya. Tak ada lagi sembahyang lah tu. Sedangkan kita dah tua. Setengah tu umur dia lah tu, 60 hingga 70 tahun umur dia lah tu. Masih nak berpoya-poya lagi ke? Masih nak relax-relax lagi ke? Masih nak lupa lagi ke untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Jadi walaupun dah tua ya.
lalai daripada menyediakan bekalan untuk hari akhiratnya. Sedangkan Allah perintah apa? Wa tazawwadu, carilah kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu sediakan ialah sifat takwa. Ya, orang bertakwa lambat-lambat ke sembahyangnya. Orang bertakwa tinggal sembahyang ke? Orang bertakwa nyemua kain ketang dadek ke? Orang bertakwa ngambil nombor ekor ke? Orang bertakwa apa lagi? Libat diri dengan rasuah ke? Orang yang bertakwa apa lagi? Amalkan riba ke? Orang bertakwa mencuri doyan ke? Orang bertakwa nengok taut orang lain ke? Orang bertakwa nengok jarin orang lain ke? Itu orang takwa ya. Sebaik-baik bekalan yang nak kita bawa ialah sifat takwa. Bila takwa baru dijamin oleh Allah. Di dunia ni pun Allah jamin. Ya, wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Dunia ni pun, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Ya, barang siapa bertakwa, dia akan diselesaikan Allah segala masalahnya. Allah yang tolong selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je kalau dia bertakwa. Itu di dunia. Di akhirat pun Allah jamin orang bertakwa juga. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah dalam surah Hamim Ad-Dukhan. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu sentiasa berada dalam makam yang selamat. Don't worry, orang bertakwa itu dia akan selamat di akhirat. Fi jannatin wa uyun, dia akan berada dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga, tahu? Itu dia jaminan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kerana ia tidak mungkin lagi kembali kepada kekuatan dan kecergasannya yang telah lalu. Tengah inilah kita nak kebut peluang. Tengah kuat lagi tu, tengah boleh datang ni. Ke masjid ni, boleh berjalan lagi tu. Inilah kita nak ambil kesempatan sungguh-sungguh. Kau dah tak lalu bangkit esok, macam? Kau dah tak lalu bangkit esok. Lumpuh, kaki tak boleh berjalan, macam? Macam mana nak datang masjid? Nak nunggu orang nolak dia dengan kereta roda, baru kata sorong tu, baru dia boleh datang. Kalau dah, tak boleh datang. Tengah lalu berjalan lah, tengah boleh naik motor, jalan. Datang ke masjid, datang ke surau, pergi mengaji, pergi sembahyang berjemaah. Kalau dah lumpuh, tak boleh nak ke mana, duduk aja di rumah, di atas kursi roda. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok orang yang duduk atas kursi roda tu, selalunya di bahagian mana rumah dia duduk. Bahagian mana rumah dia duduk? Di depan dekat pintu tu, tengok orang lalu lalang. Yang negur orang ni, ke mana tu? Surau ke? Pergilah, pakcik dah tak lalu. Dulu tengah lalu tak siap. Ada ke tak ada orang apa tu? Ada. Jadi menyesal masih tak guna lagi lah. Nak menyesal sekarang. This is your time. There is still time for us to make ourselves better people. Ada masa lagi untuk memperbaiki diri kita, untuk membanyakkan ibadah kita, untuk membetulkan hati-hati kita ni, untuk menambahkan ilmu kita ni. Ada lagi, there is still time. Sehingga nyawa sampai ke kerongkongan. Aku dah sampai nyawa ke sini, tak ada apa lagi dah. Okey, kita baca satu perkara lagi. Satu lagi hadis. An Jabiri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma ataqawwafu ala ummatil hawa wa tulul amal fa ammal hawa fa yasuddu anil haqq wa amma tulul amal fayunsi'ul akhirah wa hadhihi dunya murtakhilatun zahibah wa hadhihi al-akhiratu murtakhilatun qamidah. Qamidah ni. Yang qamidah belakang tu ya. Qadimah. Walikul liwahidatin minhuma banuna
fa inistata'tum alla takunu min bani dunya fa'alu fa innakumul yawma fi waril amali wala hisab wa antum ghadan fi daril akhirati wala amal. Ini riwayat daripada Baihaqi ya. Apa dia reti cakap Melajunya? Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku bimbangkan. Nabi bimbang bukan untuk dia, Nabi bimbangkan siapa? Nabi bimbangkan kita, bukan dia untuk dia. Dia dah jamin masuk syurga, dia tak ada dosa pun. Tapi dia bimbangkan kita ni. Yang sangat aku bimbangkan kata Nabi terhadap umatku. Umat dia bimbangkan kita ni, bukan dia bimbangkan dari dia. Ialah hawa nafsu dan panjang cita-cita. Nafsu ni sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ya, itu nafsu. Kemudian panjang angan-angan tadi. Cita-cita tu angan-angan, tukar cita-cita tu jadi angan-angan. Kerana hawa nafsu itu menghalang daripada menerima kebenaran. Dia ikut seronok dia aja. Walaupun dia tahu yang dia buatnya tu benda yang tak baik, tapi dia ikut syok dia aja. Itu hawa nafsu. Mengajak kepada kejahatan aja. Itu sebab ayat tentang hawa nafsu itu dibubuh dalam surah Yusuf. Ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Ya. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Sentiasa dia mengajak kepada kejahatan. Pasal apa bubuh dalam surah Yusuf? Kerana dia menceritakan keadaan seseorang wanita yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya sampai dia lupakan diri dia. Siapa tahu nama wanita tu? Ya Allah, siapa tahu nama wanita tu? Siti Nurhaliza. Siti Zulaikha namanya, Siti Zulaikha. Ya. Dia kenapa? Dia tertarik dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf. Itu Siti Zulaikha. Dia sudah dikawal, sudah diliputi oleh hawa nafsunya. Dah tak dapat dibendung lagi hawa nafsunya. Lalu dia memikat Nabi Yusuf supaya bersama dengannya. Dia pun kunci pintu dari dalam. Lepas tu dia panggil Yusuf. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dia mengunci pintunya dan memanggil Nabi Yusuf haytalak. Haytalak tu mari dari sini. Dengan panggilan yang sangat memberahikan. Itu haytalak. Tuan-tuan jangan anggap Siti Zulaikha tu perempuan murahan tau. Dia ni perempuan solehah, tapi ketika itu dia tak terkawal hawa nafsu. Dia ni perempuan solehah tau. Bukannya dia perempuan murahan, jumpa orang ni goda, jumpa orang ni goda, tak ada. Dia hanya menggoda Nabi Yusuf kerana dia tak tahan dengan Nabi Yusuf tu. Cantik berbenar, handsome berbenar. Hari-hari tengok Nabi Yusuf tu. Lalu dia cuba goda Nabi Yusuf. Kuncinya pintu dari dalam, dia panggil, hai talak, marilah. Agak macam mana cara entahlah, saya pun tak tahu. Macam mana cara manggilnya? Agaknya, cop. Agaknya lah ya. Marilah. Agak begitulah. Dengan panggilan yang sangat menggiurkan. Tapi Nabi Yusuf, Nabi, Rasul. Ya, Allah pelihara dia daripada sebarang maksiat. Dia lari. Keluar pintu, buka pintu tu. Ditarik oleh Siti Zulaikha tu, bajunya. Koyak bajunya. Kerana tarik dari Siti Zulaikha tu. Elok aja Yusuf keluar. Udah nyenguk suami kepada Siti Zulaikha. Suami Siti Zulaikha siapa? Perdana Menteri Al-Aziz namanya. Perdana Menteri. Tengok tu, apa hal kamu ni Yusuf? Jadi Siti Zulaikha pun dah takut juga. Dua-dua takut. Yusuf pun takut, Siti Zulaikha pun takut. Panjang cerita. Nak cerita kita ni? Cerita kita? Apa kata Yusuf? Dia cuba goda saya, kata Yusuf. Kata Siti Zulaikha, bukan dia yang goda, dia yang goda ayah. Kata dia yang goda ayah, kata Siti Zulaikha pula. Bukan, kata Yusuf, dia cuba goda saya. Bukan, kata dia. Dia yang cuba goda saya, kata. Mana satu nak terima dia Perdana Menteri ni? Siti Zulaikha ke Nabi Yusuf? Dua-dua ni kesayangan dia. Nabi Yusuf nak angkat dia. Siti Zulaikha ni isteri dia. Yang mana nak percaya? Tengah
Dia memikirkan yang mana nak percaya tu, dia dengar suara seorang bayi. Tahu kan bayi? Bukan pak bayi. Apa? Kanak kecil. Kanak-kanak kecil. Baru dalam buayan. Dia pun ngabarkan. Tengok koyak baju Nabi Yusuf tu. Koyak tak mana? Kalau di depan maknanya Nabi Yusuf yang goda Siti Zulaikha. Kalau koyak di belakang maknanya Siti Zulaikha yang goda Nabi Yusuf. Ya. Tengok-tengok belah mana koyaknya? Di belakangnya. Jadi bermakna siapa goda siapa? Siti Zulaikha goda Nabi Yusuf. Ya. Malunya Siti Zulaikha jangan cakap lah. Tapi raja nak lindungi rahsia itu, lalu dia bagi perintah, biar hal ini berlaku di istana saja, jangan dia keluar dari istana ni, jangan kabur dengan siapa-siapa. Itu perintah raja. Ya, patutnya tersimpan rahsia itu, tak adalah kita tahu sampai hari ini. Tapi yang sebenarnya lepas itu tukang sapu, isteri tukang sapu pergi jumpa dengan isteri tukang kebun. Dia pun nanya isteri tukang kebun tu, kamu tahu tak apa berlaku di istana malam tadi? Kata isteri tukang kebun, mana dia tahu? Ui, dahsyat. Apa ni cerita lah, tak boleh rahsia. Janganlah rahsia kita berkawan baik, kata isteri tukang kebun. Kabarlah. Tak apalah, kamu seorang, jangan kabar orang lain tau. Dia pun cerita malam tadi Siti Zulaikha cuba goda Nabi Yusuf. Terserempak dengan raja. Iya kan? Dia rahsia tau. Ya. Tak ada aku kabar lain. Tapi isteri tukang kebun pula berjumpa dengan isteri tukang masak. Cerita yang sama lah. Cerita balik pada isteri tukang masak. Isteri tukang masak pula pergi berjumpa dengan isteri jaga. Cerita pada isteri jaga. Isteri jaga pula jumpa dengan isteri apa? Isteri apa lagi? Entah. Saya pun tak tahu. Dalam istana atau apa? Isteri isteri driver. Isteri drivernya ya. Begitulah lepas seorang sehingga heboh seluruh negeri Mesir bahawa Siti Zulaikha sudah cuba goda anak angkatnya sendiri. Punyalah malu jangan cakap ya. Macam mana nak melepas daripada malu tu? Panjang benar pula cerita ni. Saya nak cerita sikit tentang nafsu aja tadi. Macam mana nak lepas daripada malunya? Dia pun adakan satu jamuan dalam istana. Jamuan tu dia jamu buah-buahan yang perlu dikupas dengan pisau. Rambutan tak ada, manggis tak ada. Kenapa rambutan tak ada? Rambutan tak payah pisau, kopi tu je, manggis picit aja. Durian tak ada. Durian pun tak ada. Ni pelam ke dengan pisau ya. Lima tu ke, bukan lima anu tu, lima yang tebal, lima bali tu. Nak ada pisau. Nak iring dengan pisau. Maka diperintahkan Siti Zulaikha supaya menajamkan pisau setajam-tajamnya. Dikumpulkan banyak-banyak pisau, itu dikumpulkan buah-buahan yang perlu dikupas. Apa itu? Dipanggil dalam satu jamuan. Bila sampai masanya silakan puan-puan, bukan orang lelaki tak ada tau, orang perempuan aja. Silakan puan-puan datang menyambut selera dengan buah-buahan yang ada ini. Isteri pembesar, isteri semualah, isteri menteri-menteri, isteri DO, isteri orang besar jahat, semua adalah. Isteri tu ya, semua orang perempuan belaka. Mereka pun ambil lah buah-buahan, ambil lah pisau, kupas lah, tengah ngupas tu lah Siti Zulaikha panggil Nabi Yusuf. Berjalan aja dari ujung sana ke ujung sana. Bukan posing gini, tak ada. Jalan je. One way street je. Dia pun berjalan. Nabi Yusuf tu perlahan aja jalannya. Bila tengok di isteri pembesar-pembesar negeri itu akan kecantikan Nabi Yusuf ni, masing-masing terpesona. Masing-masing kagum, masing-masing tak sedarkan diri. Lalu berkata apa? In hadza illa malakun karim. Itu ayat Quran ni tuan-tuan. Bukan saya longgok-longgok ni ya. In hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini ialah malaikat yang mulia. Tentang itu ngupas juga. Udah keluar Nabi Yusuf, kata Siti Zulaikha kepada wanita-wanita yang hadir tu, cuba puan-puan tengok jari puan-puan apa terjadi. Bila dia tengok ada yang sompih, ada yang putui, ada yang kudung, ada yang luka. Masing-masing apa? Masing-masing tak sedar. Dia tengah ngupas tu. Tak sedar, ngupas jari, bukan ngupas buah-buahan. Kenapa? Kerana terpesona dengan kecantikan Nabi Yusuf.
Ketika itulah baru Zulaikha memulangkan balik buah keran. Kau mengata aku aja ya. Kang apa tengok kau baru nengok sehari. Baru sekali nengok udah jari kudung. Udah luka-luka, udah sampai jari. Aku hari-hari nengok. Ya, hari-hari aku nengok akan Yusuf ni. Ya, heran ke kamu bahawa aku tergoda dengan dia? Kamu baru nengok sehari udah kudung jari. Lepas itu baru diam semua. Baru tak cakap semua. Ini cerita hawa nafsu. Ya. Itu sebab digambarkan nafsu itu dalam surah Yusuf. Pernah ada cerita di situ. Jadi manusia sekarang ni mengikut hawa nafsu. Walaupun dah tua. Dah tua pun dia ada ke nafsu ya. Itu dia. Baik, baca Melayunya. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang sangat aku bimbangkan terhadap umatku ialah hawa nafsu dan panjang cita-cita, panjang angan-angan. Kerana hawa nafsu itu menghalang daripada menerima kebenaran. Walaupun dia tahu benda itu salah, juga. Kerana nafsunya menyeru, tak apa kata saya ya. Seksa di akhirat itu di akhirat belum lagi. Sekarang ni ambil dulu. Macam ikan masuk dalam pengilir lah, tahu ke pengilir? Allah tak tahu pengilir, bubu tahu. Ikan masuk dalam bubu. Dia bukan tak tahu dia nak keluar, tak boleh ikut ini, tak boleh ikut ini, tak boleh ikut ini, tak boleh. Dah tak ada buat matilah aku ni tak boleh keluar ya. Tapi dia nak umpan apa? Ini umpan, dia bawa aku bantai umpan tu dulu, lantaklah apa jadinya. Itu ikan yang dalam bubu. Faham ke mana? Kita manusia nak begitu dah. Tahu neraka ada tapi tak macam tak ada kena aja. Tak ngapa itu kemudian. Kita bantai dulu. Rasuah bantai dulu. Ambil dua ekor ambil dulu. Berjudi dulu. Bukan dia tak tahu dosa tu. Bukan tak tahu apa akibatnya. Ikan tu pun dia tahu juga tapi dia makan dulu umpan yang ada. Kenapa? Dia rasanya itu lambat lagi katanya. Itu dia. Jadi walaupun dia tahu yang benar tu, yang mana benar yang mana tak benar, tapi dia masih lagi melakukan yang tak benar. Dan ingatlah dunia ini pada setiap saatnya berjalan pergi. Dunia makin lama makin jalan, makin lama makin ke depan, makin lama makin laju, makin lama makin meninggalkan kita. Yang datang pada kita apa? Yang datang pada kita apa? Dunia meninggalkan kita. Yang datang pada kita apa? Akhirat. Akhirat makin jauh ke makin dekat? Tuan-tuan dan puan-puan, akhirat makin jauh ke makin dekat? Agak-agak kopi saya ni berapa lama lagi nak duduk dalam dunia ni? Ada 100 tahun lagi. Tu saya kira tahun. Ada 10 bulan lagi. Tak usah kira bulan. Ada 10 hari lagi. Tak usah kira hari. Ada 10 jam lagi. Ada 10 saat lagi. Mana tahu tengah ngajar ni bom mati. Tu dunia. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Akhirat makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat sampailah saatnya. Dan ingatlah dunia ini pada setiap saatnya berjalan pergi dan akhirat pula pada setiap saatnya berjalan datang. Akhirat datang, dunia pergi. Sedang tiap-tiap satunya ada orang yang kasih dan setia kepadanya. Ada orang yang kasihkan dunia, setia kepada dunia. Kira dia dunia aja sampai tak semayang. Kira dunia aja dapat untung aja, tak kira haram halal, tak kira bantai aja. Kerana dia sayangkan dunia tu. Oleh itu kalau kamu dapat menahan diri dari menjadi orang yang kasih dan setia kepada dunia, maka buatlah. Kalau kamu boleh menghalang diri kamu daripada kasihkan dunia ni, cubalah buat. Kerana kita tahu dunia ni menipu daya. Jangan kerana dunia terhalang ibadah kita untuk akhirat. Maka buatlah kerana kamu pada hari ini berada di kampung yang ada padanya peluang untuk kamu beramal. Sekarang ni ada peluang tak kita beramal? Ada peluang tak kita nak sembahyang? Ada peluang tak kita nak berjuang di jalan Allah? Ada peluang tak kita nak memperbaiki diri kita? Ada peluang tak nak taubat? Masih ada peluang lagi. Kerana nyawa kita belum sampai ke kerongkong lagi. Boleh taubat lagi. Bila dah sampai ke kerongkong esok, bila dah terdear esok, habis. Tutup pintu taubat. Tahu kita terdear. Allah, dia minta kerti kat Perak ke ni? Terdear. Sebut betul-betul. Terdear.
Jangan terda'a, tak betul. Terda'a. Dia imalahnya nak betul. Tahu apa benda imalah? Imalah tahu? Baca yang sengit tu. Wadduha walaili idza saja. Itu imalah namanya. Gitu kan? Terda'a. Nak betul. Baru dia betul cakap Perak betul. Kalau tidak macam orang Kedah cakap Perak aja terda'a kan. Tak betul. Ya. Jadi sebelum itu ada peluang lagi untuk kita nak taubat. There is still time for you to repent for all the sins that you have done. Maka buatlah kerana kamu pada hari ini berada di kampung yang ada padanya peluang untuk kamu beramal. Ada peluang untuk semayang, ada peluang untuk mengaji, ada peluang lagi untuk baca Quran, ada peluang lagi untuk memperbaiki diri kita, ada peluang lagi nak membuang sifat-sifat mazmumah, ada lagi peluang untuk mengisinya dengan sifat-sifat mahmudah, ada lagi harapan untuk individu sehingga nyawa sampai ke kerongkongan, untuk masyarakat, untuk semua orang sehingga matahari terbit dari barat. Udah matahari terbit dari barat esok, sana terbitnya dari sana. Selalu terbit dari mana? Dari timur. Ini dah terbit dari barat. Tak ada, pintu taubat dah tutup dah. Bila berlaku gegaran besok Al-Qari'ah, berlaku gegaran Mal-Qari'ah. Apa itu gegaran? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu yang dikatakan gegaran? Apa yang berlaku? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ketika itu manusia-manusia ditobangkan seperti kalkatu. Kita esok manusia-manusia esok macam kalkatu ditobangkan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan pada hari itu juga gunung-gunung, bukit-bukit berterbangan seperti kapas yang ringan. Masa itu dah habis, pintu taubat tak buka lagi. Sudah tertutup pintu-pintu taubat. Sekarang boleh taubat lagi tak? Boleh. Sebab itu wajib disegerakan taubat. Jangan lewat-lewat taubat. Jangan nanti tunggu pencen dululah aku taubat. Tak ada. Now, al-an, at this moment kita kena taubat. Jangan tunggu-tunggu lagi nak taubat. Masih lagi apa? Peluang untuk kamu beramal. Dan belum ada sebarang hisab, belum lagi dihisab. Dan kamu pada hari esok akan berada di kampung akhirat yang ada padanya hisab. Esok di akhirat esok akan dihisab. Everything you do will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu di akhirat besok. Dan tidak ada peluang bagi sebarang amal. Nak semayang di akhirat boleh ke? Nak sedekah di akhirat boleh ke? Tak boleh dah. Sekarang kalau nak bersedekah, nak semayang, nak baik, nak bersilaturahim, sekarang lah masa ni. Saya baca laju-laju aja keterangannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa hawa nafsu dan panjangnya angan-angan itu merupakan perkara-perkara yang sangat dibimbangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bimbang benar. Terhadap umat-umatnya, dia tak bimbangkan diri dia, terhadap keluarga kita dia. Bimbang benar dia kan kita. Menurut penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam, hawa nafsu itu menghalang seseorang daripada menerima dan mengikut kebenaran. Dia bukan tak tahu yang salah tu, buat juga kerana hawa nafsu mendesak dia. Dia tahu yang benar tapi tak nak juga buat yang benar, dia buat yang salah tu, buat juga. Yang menjadi syarat mutlak bagi mencapai keselamatan. Kalau hendak keselamat kena buat yang benar, kena akidah yang benar, kena sembahyang yang benar, kena ibadah yang benar, baru selamat. Tapi kalau buat yang salah, tak selamat. Tapi buat juga. Kenapa? Dorongan hawa nafsu. Syarat mutlak bagi mencapai keselamatan. Manakala panjang angan-angan pula menyebabkan seorang itu mencuaikan soal akhirat. Dan semestinya yang semestinya diutamakan. Patutnya kita dulukan akhirat ke dunia? Akhirat kita dulu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi bahawa dunia ini sentiasa berjalan pergi, sedangkan akhirat sentiasa berjalan datang. Dan kerana itu tiap-tiap seorang jangan mengutamakan dunia yang sedang berjalan pergi. Jangan dikejar dunia tu, dia lari. Bahkan hendaklah bersungguh-sungguh berusaha mengerjakan amal bakti, kerana dunia itu dijadikan Tuhan untuk orang-orang mukmin, bertakwa dan mengambil bekal untuk akhirat. Tempat yang tidak ada peluang padanya bagi seorang beramal. Akhirat tak ada tempat nak beramal lagi, tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji di akhirat. Di dunia ni lah. Tak ada peluang untuk beramal padanya.
bagi seseorang beramal, bahkan ada padanya hisab dan balasan. Di tempat akhirat itu tempat apa? Tempat hisab dan juga tempat balasan. Sayugia disebut bahawa segala usaha manusia untuk faedah dirinya, anak penaknya, kaum keluarganya, masyarakatnya dan negaranya adalah semuanya itu termasuk dalam amal bakti yang menjadi bekal seseorang untuk kebaikannya pada hari akhirat. Apa saja kita buat untuk diri, untuk anak isteri, untuk masyarakat, untuk negara, untuk agama, semuanya itu ada dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Untuk akhirat begitu. Asalkan semuanya itu diusahakan dan dijalankan dengan bersih, suci. Tak ada niat nak nunjuk-nunjuk, tak ada niat nak menyeleweng, suci bersih. Dan tidak menyalahi ajaran syarak, serta dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah yang maha limpah rahmatnya. Dengan penjelasan dan keterangan hadis ini, nyatalah bahawa hawa nafsu yang dibimbangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah hawa nafsu yang menyalahi kebenaran. Hawa nafsu ni bukan semuanya jahat, ada yang ngajak baik. Nak pandai tu baik ke jahat? Nak pandai tu hawa nafsu tu nak baik ke jahat? Baik tu semua orang nak pandai. Siapa nak bingung ke tangan? Baik, tapi kena betul-betul lah. Kena sungguh-sungguh kita menjadikan kebaikan hawa nafsu. Gitu juga nak kaya bukan salah. Boleh nak kaya tapi ikut syariat Allah Taala. Allah pun suruh fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, kata Allah. Apabila kamu telah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini dan tuntut rezeki dari Allah Taala. Jadi tak salah tu. Tapi yang salah nak kaya nipu orang, nak kaya rasuah, nak kaya menyeleweng daripada kebenaran. Nak kaya zalim terhadap rakyat. Itu yang salah tu. Dengan penjelasan dan keterangan hadis ini, nyatalah bahawa hawa nafsu yang dibimbangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hawa nafsu yang menyalahi kebenaran, bukan yang mematuhi kebenaran. Kalau patuh kepada kebenaran tak salah. Dan bahawa panjangnya angan-angan dibimbangkan oleh baginda Rasulullah ialah yang meleka dan mengabaikan amal akhiratnya, bukan yang bertujuan menyempurnakan amal-amal yang diridai oleh Tuhan. Dengan yang demikian, maka sebarang rancangan kemajuan dan kebajikan yang diatur dan dijalankan oleh seseorang atau sebuah badan atau negara tidaklah termasuk perkara yang dibimbangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembangunan negara Rasulullah tak bimbang, ya. Ini untuk individu yang jadi bimbang kepada Rasulullah. Asalkan rancangan-rancangan itu dan orang-orang yang menjalankannya tidak menyalahi kebenaran yang ditetapkan oleh syarak. Dia jangan buat yang haram. Asal tak haram tu boleh nak buat. Dan tidak pula amalan akhirat dilalaikan. Jangan kerana nak mengejar dunia sampai tak sembahyang, sampai tak puasa dan sebagainya. Dan diabaikan dengan sebab rancangan-rancangan itu dijalankan. Wallahu alam. Sudah 1 jam 13 minit 15 saat. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hadis yang 142. 142, 143 sampai 143. Habis hadis-hadisnya. Itu penerangan tentang hadis. Mungkin 2 kali lagi tamat katanya. 2 kali lagi atau 3 kali lah rasanya, tahu. 2 kali mungkin tak tamat. 3 kali lagi insyaAllah. Maknanya 3 bulan lagi baru tamat. Kalau panjang umur, kalau padam, carilah orang lain pula. Banyak ustaz lagi, ya. Panggil Ustaz Azmi ke bacanya, atau panggil siapa lagi? Ustaz Muhaimin ke, dan sebagainya. Sekian dulu. Okay, any questions? Tak ada?